Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari yang mana kita sudah berada di penghujung bab Al-Iman. Insya-Allah kita akan masuk nanti insya-Allah kalau sempat. Tak sempat hari ini, kata bulan hadapan kita akan masuk bab yang baru, Kitabul Ilm. Ini masuk bab iman, bab iman pada penghujung. Yang mana pada pengajian yang lalu kita bahaskan hadis innamal a'malu binniyat, iaitu amalan-amalan bergantung kepada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Sama-sama kita dapat kumpul dan berhimpun agar kita dapat menunaikan kewajipan dan kelangsungan ibadah kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya segala-galanya baik, segala kehidupan kita insya-Allah Allah jadikan yang sejahtera, kehidupan kita, kehidupan jiran kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan di peringkat negara, dan begitu juga kesemua sekali kita minta umat Islam di seluruh dunia ini berasa dalam keadaan aman dan terbela nasibnya. Walaupun sekarang ni dekat negara kita ni masih lagi tidak menentu keadaannya, kita doa berbanyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala supaya masalah dapat diselesaikan. Sebab kepimpinan ni satu perkara yang sangat penting. Kalau tak ada pemimpin, susah kita. Dan kita hidup dengan sistem yang ada sekarang ini. Bukan masa untuk kita menyalahkan sistem ataupun kita nak kata sistem ni tak baik. Tapi hakikat kita hidup dalam sistem sebegini. Nak tak nak, kita kena hidup dan kita cuba sebaik mungkin untuk adaptasi sesuai dengan kehidupan kita. Cuma sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai marhain, kita sudah menjalankan tanggungjawab sebaik mungkin. Kita dah memilih. Dan kita bersetuju, kita mengundi, dan kita bersetuju, kita akur atas pemilihan majoriti. Itu akur. Tapi kalau kita lepas dah undi, tiba-tiba yang kita tak undi naik, kita mengamuk. Itu tak profesional nama dia. Ya, itulah sistem demokrasi yang terpaksa kita telan. Ya, memang kita tahu sistem ini ialah banyak kelemahan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita dah jalankan tugas. Kita sudah menjalankan segala apa yang kita rasa mampu untuk kita lakukan, dan apakah peranan kita. Orang politik dia nak cari majoriti, agung dia nak cari siapa yang lebih layak untuk memimpin kita, itu kita serahkan, itu tugas mereka. Dan apa tugasan kita tuan-tuan? Tugasan kita berdoa, kita elakkan provokasi, kita peletih isu perkauman, isu agama. Jadi kadang-kadang isu perkauman ni dia naik sebab ada satu pihak yang duk bangkit. PDRM pun dah bagi amaran, sesiapa yang melibatkan diri dalam unsur-unsur perkauman agama memang kena tangkap.
Tadi pun SKMM pun bagi amaran. Dia tengok mana-mana komen, bukan saja status, komen dekat FB yang berbau perkauman, apatah lagi video dan sebagainya, amaran akan ditangkap, akan didakwa. Hukumannya berat. Di bawah Akta Hasutan. Kita elak benda ni semua. Ya. Kalau nak berbincang, bincang secara profesional, secara fakta. Kita tak melibatkan perkauman dan sebagainya. Dan kalau kita tak suka kaum kita dihina, kita pun jangan menghina kaum orang lain. Kalau perkara ini terus berlaku, maka dia tidak memberi satu kehidupan yang ataupun gaya hidup yang sehat. Di tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, apa peranan kita, tuan-tuan? Kita berdoa. Lepas di besok insya-Allah kita dapat Perdana Menteri yang ke-10, dan sesiapa saja naik, yang penting kita berdoa supaya pemimpin yang dilantik menjadi pemimpin yang baik untuk kesejahteraan kita. Ada satu riwayat daripada seorang ulama besar yang mana namanya Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang ulama salaf, hidup pada tahun kurun kedua Hijrah, yang mana dia meninggal dunia. Al-Imam Fudail bin Iyad ini dia meninggal dunia pada tahun 187. Dia lahir sebelum Imam Syafi'i lagi. Maksudnya ulama salaf tahun kedua ataupun kurun kedua Hijrah. Yang mana satu hari dia berkata pada anak muridnya, dia kata, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa bisultan." Dia kata, kalaulah aku ada satu doa yang sangat mustajab. Dia menggunakan istilah tu, yang sangat mustajab ni maksudnya minta apa saja mesti Allah bagi. Istilahnya lah. Bak kata ulama, doa mustajab ini, yang very mustajab ini, istilah dia, kalau nak diertikan makna yang lebih faham, kalau dia minta untuk menghidupkan orang yang dah mati pun Allah akan makbulkan. Ada strongest mustajabnya doa ni. Macam tu lah. Dan biasanya doa yang paling mustajab ni hanya Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul. Ada hadis Nabi SAW jelaskan, setiap Nabi dan Rasul ada doa yang paling mustajab. Minta apa saja garanti Allah bagi. Yang mana para Nabi dan Rasul selain daripada ataupun sebelum daripada Nabi Muhammad SAW memperuntukkan doa mustajab ini ketika di dunia. Hanya Nabi kita Rasulullah SAW memperuntukkan doa mustajab ini di akhirat kelak untuk syafaat umat baginda, untuk kita, tuan-tuan. Jadi kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dia kata, "Lau kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Kalaulah aku ada doa yang sangat mustajab, nescaya aku akan jadikan doa ini, aku tujukan doa ini untuk pemerintah. Baik. Faqila lahu, kemudian anak murid ni bertanya, hairan dengan doa macam ni. "Ya Aba Ali, fassir lana hadha." Wahai Abu Ali, iaitu gelaran dia, tolong terangkan kepada kami apa maksudnya. Maksudnya, dia kata, alangkah hairan kenapa doa yang Allah bagi peluang yang sangat besar, yang sangat kata big opportunity ni, kenapa nak habiskan doa yang very mustajab kepada sultan, kepada pemerintah? Kenapa tak doakan untuk diri sendiri? Kenapa mesti nak doakan kepada pemerintah, sedangkan pemerintah tak pernah doa pun untuk kita? Contohnya, lebih baik doa tu minta kaya ke, sihat badan ke, jadi muda balik ke, ya, dapat isteri cantik, suami cantik ke, macam tu lah. Itu kalau kena kat kita, tuan-tuan. Kalau kena kat kita, dalam tidur malaikat datang mimpi, "Wahai fulan bin fulan, Allah bagi kau satu doa mustajab. Mintalah apa saja." Agak apa kita minta, tuan-tuan? Kita minta Ferrari ke, kita minta banglo, 10 buah banglo, duit 1 bilion, 1 trilion. Mungkin. Kalau saya lah, mungkin. Ya. Tapi ulama, alim, yang beramal saleh, dia kata tak, aku tak minta untuk diri aku.
Aku akan doa kebaikan ini, aku akan peruntukkan doa ini untuk aku doakan supaya pemerintah tu jadi baik. Pemerintah itu jadi adil. Pemerintah itu cintakan Allah, cintakan Rasulullah, cintakan agama yang mempraktikkan syariat Allah. Itu dia. Baik, apa dia kata? Faqala idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni. Ya. Kalaulah aku jadikan doa ini untuk aku seorang saja, untuk memenuhi cita-cita ataupun kehendak aku sahaja, nescaya ya maksudnya hanya untuk aku seorang je lah. Maksud dia seorang je dapat, kita seorang je dapat, tuan-tuan. Tuan-tuan tak dapat, kawan tak dapat, isteri tak dapat, kita seorang je dapat. Tapi kata wa idza ja'altuha fi sultan salaha, jikalau aku tujukan doa ini untuk pemerintah dan doa ini menyebabkan pemerintah itu jadi baik, fasalaha bi salahihi al-ibadu wal bilad, maka rakyat dan negara akan mendapat manfaat, akan menjadi baik. Nampak tu? Maksudnya orang alim, orang yang sufi, yang tak pandang dunia ni, dia fikir kemaslahatan orang lain. Sebab tu ulama kerja dia tulis buku, sebarkan ilmu, sebarkan dakwah. Dia fikir untuk kemaslahatan orang lain. Diri dia miskin tak apa, samalah. Dia kata kalau aku ada doa yang very strong, yang very mustajab, aku tak doakan untuk diri aku, tetapi aku doakan untuk kebaikan pemerintah, prime minister, tuanku, chief minister, contohnya lah menteri besar, supaya dia menjadi orang yang baik, adil, saksama, cintakan Allah dan Rasul dan sebagainya. Maka bukan aku seorang saja yang dapat kebaikan, tetapi seluruh rakyat dan seluruh negara akan dapat kebaikan. Jadi konklusi daripada kisah ataupun riwayat Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahawa pentingnya pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, maka rakyat akan bahagia dan selesa. Itu penting. Ya. Kalau pemimpin yang adil, kita akan rasa harmoni dan tidak rasa kucak-kacir. Penting pemerintah yang baik. Cuma sekarang, decision sudah dilakukan. Semua sudah memilih. Pasti ada suara ramai. Cuma nak cari majoriti, nak cari prime minister. Besok lusa siapa naik? Mungkin yang naik itu bukanlah pilihan kita. Mungkin bukan hasil undian kita. Mungkin kita tak suka pemerintah tu. Oh ya, aku tak suka dia ni. Tetapi itulah pemerintah kita yang mesti kita baiat, yang mana untuk membangunkan negara kita. Yang apa perlu kita buat? Perlu kita lakukan seperti Qadhi Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Nak tak nak, suka-suka, yang penting kita doakan dia. Aku tak suka Prime Minister ni, tapi doa. Ya Allah, jadikanlah dia pemimpin yang adil. Ya Allah, jadikanlah dia pemimpin yang saksama. Ya Allah, jadikanlah dia pemimpinmu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sayangkan rakyatnya. Doa. Agak-agak satu masjid, satu daerah, semua umat Islam duk pakat doa untuk Prime Minister yang bakal naik ni tuan-tuan, agak-agak takkanlah tak ada satu doa pun mustajab. Mestilah ada orang-orang saleh. Mungkin ada dalam kalangan kita ni wali-wali Allah yang tolong doakan. Mana tahu? Maka itu akan memberi manfaat yang baik, insya-Allah. Ya, daripada kita duk maki, duk bergaduh tak habis-habis. Yang bila saya tengok dalam grup WhatsApp ni tak habis-habis duk bergaduh ni tuan-tuan. Grup WhatsApp. Saya yakin dekat USJ9 ni pun ada grup WhatsApp untuk komuniti penempatan. Betul tak? Tempat saya pun ada. Ini duk bergaduh lagi. Dah habis pilihan raya, duk bertekak lagi. Macam budak-budak. Kesian. Ya, kesian. Yang bergaduh tu pun dah berpencen, dah ada cucu dan sebagainya. Ini kita tak nampak, tak ada manfaat. Ya, masing-masing ada pandangan, masing-masing ada pilihan. Bila cerita tentang isu undi, siapa kita pilih, parti mana kita involve, ini adalah ijtihad fiqh. Dia bukan isu akidah yang kata siapa undi parti ni dia masuk neraka, siapa undi parti ni begini-begini. Tak boleh. Dia bukan erti kata siapa undi parti ni batal akidahnya. Tak ada. Dia ijtihad. Ya? Dan isu siasah politik dia masih itu isu ijtihad fiqh. Seperti macam mana ulama-ulama mereka berselisih pendapat. Ada yang kata begini, ada kata ini ijtihad. Sama juga. Seseorang dia pilih parti ni sebab ijtihad ada, parti ni yang baik, parti ni yang bagus.
parti ni yang boleh berlaku adil, yang satu lagi pula pilih yang B atas sebab dia rasa dia bagus. Dia tak ada hitam putih. Dia tak ada hitam putih. Dia masih lagi sama-sama, mungkin ni baik, ni baik. Mungkin ni baik, ada kelemahan. Yang ni ada kelemahan tapi ada kebaikan je. Macam tu lah. Jadi tak wajar untuk kita gaduh. Kalau nak berbincang secara sihat, ikut akhlak. Ikut data dan begitu juga fakta yang sesuai supaya apa, kita dapat terus harmoni. Pendek kata profesional lah tuan-tuan ya. Mana kadang-kadang bila kita nak berbincang pasal politik ni, pasal isu masa depan negara, parti dan sebagainya, kita lupa akhlak pada Nabi. Akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Penting. Ya, akhlak ni sangat penting. Akhlak boleh menyebabkan kita masuk syurga. Akhlak juga boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka walaupun semayang kita banyak. Sebab akhlak kita boleh masuk neraka tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW sebut, Inna aqraban nasi yawmal qiyam, Inna aqraban nasi minni majlisan yawmal qiyamati ahsanuhum khuluqan. Nabi kata manusia yang paling dekat kedudukannya dengan aku di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maksudnya dekat akhirat nanti yang duduk dekat padang mahsyar ketika kebangkitan, duduk betul-betul sebelah Nabi ataupun duduk dekat dengan Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, ini sembahyang, berjemaah, berzikir, pergi haji, umrah, tapi cerita buat politik tak ada akhlak. Duk nyakit hati orang. Ya. Tak apalah, biar yang sana kutuk, kita janganlah ikut sama kutuk. Pihak sana duk kutuk kita, duk maki kita gini, kita balas dengan profesional. Sabar. Itu peranan bersabar. Dan Nabi kata dekat dengan Nabi kalau akhlak yang baik. Maksudnya padang mahsyar adalah cebisan daripada azab. Kita berada di padang mahsyar berpuluh ribu tahun lama. Antara seksaan dekat padang mahsyar nanti adalah penantian yang cukup lama. Sangat lama. Dengan matahari dekat atas kepala, dengan tidak berpakaian, dalam keadaan ketakutan, menanti kita dihisap. Tetapi orang yang duduk sebelah dengan Nabi, dia takkan terseksa. Mana mungkin duduk sebelah Nabi, dekat dengan Nabi terseksa, tak. Tapi Nabi kata siapa yang duduk sebelah aku, yang dekat dengan aku, orang yang paling baik akhlak dia. Itu. Nabi kata wa ab'adahum minni majlisan yaumal qiyamah aswa'uhum khuluqan. Dan orang yang paling jauh distance dengan Nabi, Nabi tak nampak dia. Dan Nabi tak nak jumpa dia. Ada Nabi kata ketika Nabi dekat telaga Haud, yang mana Nabi kata airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Walhasil sangat sedap lah, tak dapat dibayangkan. Ketika minum, yang telaga tu besarnya daripada bumi Syam sampai ke Yaman. Besar telaga tu. Ada satu riwayat, ada umat Nabi Muhammad, dia nampak Nabi. Dia nak pergi menuju ke Haud, nak menuju dekat telaga tu. Tapi tak sampai-sampai. Tak boleh sampai. Ya. Dan ada riwayat umat Nabi Muhammad ketika dekat akhirat, dia jumpa Nabi Muhammad SAW, dia panggil Nabi Muhammad tak kenal dia. Nampak? Nabi Muhammad tak kenal, siapa engkau? Aku umatmu, tak, aku tak kenal. Sebab amalan dekat dunia ni tuan-tuan. Macam itulah Nabi kata, wa ab'adahum minni majlisan, orang yang paling jauh kedudukannya dekat akhirat nanti daripada kedudukan aku, aswa'uhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Sekarang ni kita tengok, bukan saja bila kita berkomunikasi, tetapi di dunia media masa, internet pun sama juga. Ya. Bila kita tengok ahli politik, mana-mana mereka yang terlibat dengan politik, dia post tentang politik, kita tengok komen-komen kat bawah tu. Banyak komen yang tidak berakhlak. Dia kutuk ni lah apa. Ya, wahai kafir harbi, pak lebay. Ini semua akhlak-akhlak tak bagus. Nak kritik-kritik secara fakta, secara ilmiah, bahasa yang baik. Itu yang kita dambakan sebenarnya. Ya, kutuklah, mata sepetlah, Melayu bodoh. Itu benda-benda macam ni dia. Sebab antara punca kenapa bertelagah, akhlak tak ada. Itu. Akhlak tak ada. Ya, tak ada akhlak, orang semua sakit hati. Kita tak suka orang kurang hajar kita, tapi kita kurang hajar orang selamba je. Ini. Yeah. We didn't put
our shoes in their legs. Kita tak letak, kita tak cuba pakai kasut dia, sakit ke, sempit ke, sedap ke lagi, kita tak pernah rasa. Kita fikir kasut kita saja. Ini kelemahan lah, ya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mahu tuan-tuan mukadimah terlebih sedikit untuk peringatan diri saya lah sebenarnya, ya. Bila kita tengok tu rasa macam nak balas juga, rasa macam nak involve juga. Orang duk cerita politik ni tak habis-habis lepas pilihan raya ni. Yang bercakap tu pun bapak budak, ya, cucu atuk, datuk pada cucu, ya, dah berpencen lah, ya. Tapi bila time macam ni dia timbul emosi lah. Sebab tu dalam erti kata bila bincang kita tahu sekarang ni semua sensitif, ya. Bila cerita sensitif, jangan cerita pasal politik, cerita lain, cerita masak goreng karipap ke, kan. Adalah bila dalam grup tu, bila bergaduh politik, ada kakak tu, ini saya masak keripap, ya, cara masak keripap macam tu, okey, ketawa semua orang. Elak benda-benda macam tu, kan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati, kita doa tuan-tuan, kita doa dalam sujud, kita doa, ya, imam kita pun doa minta supaya pemimpin kita baik, yang memimpin kita orang yang baik. Tuan-tuan lepas solat sunat, lepas surah Al-Mulk, doa insya-Allah tuan-tuan, ya. Sayyidina Umar kata, aku takut kalau aku ni, aku bukan takut kalau aku ni tidak banyak berdoa, tetapi aku takut kalau Allah tak gerakkan hati aku untuk berdoa. Itu Sayyidina Umar kata. Sebab doa ni penting. Doa pun Nabi kata mukhul ibadah. Doa ini adalah otak kepada ibadat. Bayangkan tuan-tuan, hidup tanpa otak jadi apa? Jadi zombie. Walaupun zombie itu kisah khayalan, tak mungkin wujud ni tuan-tuan. Kenapa zombie itu dia macam tu? Dia tak ada otak. Dia tak ada otak. Dia tahu nak makan saja. Macam tu lah. Jadi ibadah kita tak ada doa, dia macam cacat. Dan doa ni memang kita merayu pada Allah, berhubung dengan Allah, kita berintih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ni kita meminta pada Allah, permintaan hamba terhadap Allah tu menyebabkan Allah suka. Allah suka dibesar-besarkan, Allah suka ditazimkan. Allah ada satu sifat yang manusia tak boleh ada sifat ni, iaitu mutakabbir. Allah boleh sombong, Allah berhak untuk sombong sebab Allah itu sempurna. Kita ni tak berhak sombong, kita ni terlalu lemah. Sebab itu kita berdoa pada Allah, kita menunjukkan kebesaran Allah. Sebab itu doa ni sebagai satu mengangkat darjat Allah Subhanahu wa taala sesuai sebagai ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. So kita doalah tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari, yang mana kita sudah berada di penghujung bab Al-Iman. InsyaAllah kita akan masuk nanti insyaAllah, kalau sempat. Tak sempat hari ini, kata bulan hadapan kita akan masuk bab yang baru, Kitabul Ilm. Ini masuk bab iman. Bab iman pada penghujung, yang mana pada pengajian yang lalu kita bahaskan hadis innamal a'malu bin niyat, iaitu amalan-amalan bergantung kepada niat. Dia apa kaitan niat dengan iman? Sebab iman tu adalah amalan hati. So niat itu juga merupakan amalan-amalan hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis seterusnya tuan-tuan, hadis yang ke-43, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, apabila seorang lelaki memberi nafkah kepada isterinya atau ahli keluarganya dalam keadaan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya itu adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pendek tetapi memberi makna yang besar. Sebab itu Imam Nawawi kata setiap amalan-amalan yang hukumnya harus boleh di-upgrade menjadi ibadat. Boleh contoh minum air hukumnya harus, ya. Kita berjalan kaki hukumnya harus, boleh dibuat. Kita main kamera, main video, skill video dan sebagainya hukumnya harus, tetapi Imam Nawawi kata boleh di-upgrade menjadi ibadat. Contoh, ya, sebagai contoh kita kata apatah lagi kalau amalan-amalan tu melibatkan tanggungjawab.
yang Nabi kata apabila seorang lelaki memberi nafkah, dia pergi kerja, ya, balik rumah, hujung bulan dapat gaji, kemudian dia bawa balik beras, beli makanan, ya, ataupun dia malas nak pergi kedai, dia call Grab, Grab pun hantar, dan isterinya makan, anaknya makan, dalam keadaan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kira perbuatan dia mencari rezeki itu adalah sedekah. Perbuatannya memberi isterinya makan, anak-anak isterinya makan, hukumnya adalah sedekah. Jadi hadis ni kalau kita perhatikan, apabila dia cari rezeki, dia bagi isterinya makan, dia bagi anaknya makan, yahtasibuha, yang mana dia mengharapkan, ihtisaban, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan setiap perbuatan yang hukumnya tidak ada hukum wajib, tak ada hukum apa, tetapi dia niatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, mengharapkan pahala, maka dia dapat pahala. Dan Allah kiranya sebagai satu sedekah. Jadi tuan-tuan, hadis ni menunjukkan bahawa penting niat. Penting itu ni niat. Macam orang dia beribadah penat, lepas penat beribadah rasa penat. Rasa penat, rasa letih, dia pun tidur. Tidur ni dia niat, ya Allah aku tidur ni nak kumpul tenaga untuk beribadah. Kata Imam Suyuti, tidurnya itu dapat pahala. Ya. Jangan pula nanti puasa ni dia tidur daripada pagi sampai petang. Tidur tu niat ibadah. Itu yang kata tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Maksudnya dengan niat untuk mengurangkan keletihan, untuk mengurangkan rasa lelah, supaya dia dapat berpuasa dengan lebih tenang, lepas tu boleh ada tenaga untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Ya. Jadi sama dalam hadis yang lain, Nabi SAW berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, hatta taj'ala, sehinggalah kamu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana kamu memasukkan rezeki di dalam mulut isteri kamu, menyuapkan di dalam mulut kamu, limardatillah, dalam keadaan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikirakan sebagai amal soleh. Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana dia sakit, dia kata dia nak wasiatkan seluruh harta itu kepada orang luar, bukan ahli keluarganya. Nabi kata tidak, kau kena tinggalkan harta itu untuk anak dan isteri kamu. Ya. Kata boleh tak kalau aku bagi separuh untuk anak dan isteri aku, separuh lagi aku bagi kat rumah anak yatim, fakir miskin dan sebagainya, aku wasiat. Hukum wasiat. Ya, Nabi kata tak. Ya, Nabi kata thuluth. Nabi kata 1/3 saja engkau boleh wasiatkan setelah kau mati. 1/3 harta itu kamu wasiatkan orang luar selain daripada ahli waris. Yang lagi 2/3 diberikan kepada ahli waris kamu, anak, isteri dan lain-lain lagi. Nabi kata as-thuluthu kathir. Nabi kata 1/3 tu pun banyak. 1/3 pun itu dikira banyak. Nabi kata sesungguhnya engkau meninggalkan anak dan isteri kamu aghniya'ah, ya, antadharahum aghniya'ah, maksudnya kamu meninggalkan anak dan isteri kamu, wahai Sa'ad, dalam keadaan mereka tu mencukupi, dalam keadaan mereka itu kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka alatan yatakaffafunan nas, daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin dan meminta-minta pada orang. Itu Nabi kata. Ya. Maksudnya kita beribadah untuk memberi kecukupan pada ahli keluarga kita, itu dikira sebagai ibadah. Dan Nabi kata itu lebih baik. Sebab itu Nabi kata kalau seseorang itu ada harta nak diwasiatkan dan harta itu diperuntukkan untuk orang yang selain daripada ahli waris, boleh Nabi kata, tetapi tak boleh lebih daripada 1/3. Nabi kata as-sulutsu katsir, itu pun dah banyak dah. Kalau boleh jangan 1/3, 1/4 kurang lagi bagus. Yang lebih tu biar mencukupi anak dan isteri kita. Supaya apa? Bila kita mati, anak dan isteri kita mencukupi. Mereka tak meminta-minta pada orang lain. Dan mereka juga sebab mencukupi, nanti bila sampai haul dan cukup nisab, mereka juga akan bayar zakat. Kalau kita tinggalkan anak isteri kita dalam keadaan miskin, nanti zakat pula nak kena bagi pada dia. Nampak? Jadi inilah objektif dalam Islam, supaya untuk mengurangkan kemiskinan. Mengurangkan kemiskinan, ya, memang kita tak nafikan peranan sejagat orang Islam yang cukup haul, nisab dan syarat, dia kena bayar zakat, wajib bayar zakat. Tugas Baitul Mal untuk mengedarkan zakat, tetapi proses sebelum itu lagi, dengan cari nafkah, kita dapat pahala rezeki memberi
kecukupan pada asli kita. Dan Allah kata dengan niat untuk mendapatkan keredaan Allah, maka itu dikira sedekah kepada ahli keluarga kita. So balik rumah ni tuan-tuan, kita tengok anak bini kita makan, suap, dia suap sendiri, isteri kita masak, bawa ikan, itu setiap kali suapan masuk ke dalam mulut mereka yang kita cari rezeki itu, itulah dinamakan sebagai sedekah. Sama juga isteri yang sama-sama membantu ekonomi suami. Isteri yang membantu ekonomi suami pun sama juga, dia pun bantu, dia pun tolong bantu juga, memberi keuangan dia, bantu beli barang dapur, bantu tu bantu ni, pun dikira sedekah juga. Cuma dalam hadis dikata seorang lelaki memberi nafkah kepada ahli keluarganya, dia tidak menafikan peranan wanita yang hidup pada zaman sekarang yang turut menyumbang pembangunan ekonomi rumah tangga. Walaupun itu bukan kewajipan dia. Isteri cari nafkah, bantu suami, itu bukan kewajipan dia. Itu kewajipan suami. Tetapi zaman sekarang berubah. Isteri pun dah bijak pandai, kelulusan tinggi, dan isteri pun lagi besar gaji daripada suami. Maka dia pun turut bantu. Okeylah bang, abang pun dah izinkan saya bekerja, abang pun gaji pun bukan banyak sangat. Sama-samalah kita bantu, abang bayar tu, abang bayar ni, ataupun rumah kita bagi dua, duit pasar kita bagi dua. Tak ada masalah. Itu hukum kaedahnya kaedah redha, at-taradhi. At-taradhi hukumnya boleh diaplikasikan pada setiap segenap dalam urusan muamalat, tak ada masalah. Jadi kalau itu yang berlaku, isteri pun juga dapat pahala. Dapat pahala sedekah. Cuma niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk mendapatkan jalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bagus. Mungkin ada isu yang bertanya jugalah. Dia kata, isteri walaupun sudah bekerja, ada gaji sendiri, suami tetap kena bagi nafkah pada dia. Itu hak dia. Betul tak? Ya, betul. Tetapi perbincangan tidak berhenti dekat situ saja, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, dia pernah cerita kat saya. Ada seorang hamba Allah ni, kawan kepada kawan dia lah. Hamba Allah dia cerita kat saya. Tapi bukan berlaku pada dia, tapi berlaku pada kawan dia. Isteri dia ni dia bekerja, gaji bagus dan suami pun bagus lah. Menurut cerita dia, suami isteri ni memang dia bekerja kongsi lah. Tapi suami bayar lebih, sekolah anak, makan minum, kadang-kadang api dia bayar, duit rumah tu dia kongsi dan sebagainya. Jadi isteri ni pun sukalah dengar ceramah YouTube, dengar ceramah dekat ni sekarang banyak kita nak dengar ceramah kan. Dan satu lagi itu, satu hari dia dengar satu ceramah seorang ustaz ke ustazah, wallahu alam, dia pun tak mengadu, tak beritahu siapa yang ceramah tu. Dia kata, yalah, ustaz tu kata isteri walaupun bekerja, dia berhak untuk minta suami tanggung 100%. Maksudnya duit isteri bekerja itulah duit dia. Suami tidak berhak untuk minta duitnya pada isteri. Dan isteri kena bagi duit. Dia kerja tu duit dia lah. Maksudnya, kalau isteri bekerja, kalau dia tak nak bagi duit pada suami, kalau dia tak nak kongsi pada suami, itu hak dia. Dia boleh berhak bagi pada siapa, tapi tentang makan dan minum, rumah dan sebagainya, suami kena tanggung. So bila dia dengar 2-3 kali, 2-3 ustaz cakap macam tu, dia pun balik, dia pun buat keputusan, bang, saya nak buat keputusan, sekarang rumah, api, air semua di bawah tanggungan abang. Suami kata, habis tu, awak bekerja bantulah saya sikit. Duit tu duit saya. Ustaz cakap, walaupun saya bekerja, itu duit saya. Sebab tanggungan rumah tangga bukan tanggungjawab saya. Itu tanggungjawab abang. Semua abang kena bayar. Habis tu, kalau ikutkan dapat gaji tinggal 50 sen je dah. Kan? Nak bayar kereta dah apa. Ini dah apa. Itu semua. Saya tak kira. Hukum tetap hukum. Dia ingat tu. Dia kata hukum is hukum. Betul lah tu. Lepas tu, gaduh. Nak bercerai apa semua kan. Abang, kat saya ni kalau abang nak bercerai sebab saya menuntut hak saya. Abang tak berhak nak apa kata saya derhaka. Sebab abang yang sepatut begini-begini. Tak tahu macam mana boleh berubah. Syaitan ni tuan-tuan, bila dia datang dia boleh berubah. Jadi suami pun dah pening kepala, dia pun cari ustaz. Dia cari ustaz, dia jumpa ustaz. Ustaz pun pandai juga ustaz tu. Kata, betul ke ustaz? Isteri saya cakap macam tu, betul, itu betul lah, dia kata. Dan ustaz kata, dan awak pun ada hak. Ya ke ustaz? Okey, balik, awak cakap dengan suami isteri awak, betul,
Awak bekerja, itu duit awak. Saya tak ada hak kalau awak nak bagi mak awak ke, nak bagi kepada adik awak ke, nak bagi kepada jiran awak, itu duit kamu. Kerja duit kamu. Tanggungan memang tanggungjawab saya. Tetapi kena ingat, awak sebagai suami ada kuasa untuk mengizinkan atau dia tidak bekerja. Ya, betul. Tapi isteri pergi kerja, izin siapa? Suami. Okey, balik cakap dengan isteri, baik. Lepas ni semua abang tanggung. Okey, tak cukup duit, abang cari juga duit lah. Overtime ke apa ke. Buat apa yang patut. Ya, awak tak perlu tanggung apa-apa. Cuma awak tuntut hak awak, abang tuntut hak saya, awak berhenti kerja. Saya tak izin kau awak kerja. Bergaduh tuan-tuan. Mana boleh begini. Saya dah bekerja lama, dah begini. Suami kata, kita dah lama hidup kongsi. Berpada-pada lah. Maksudnya kongsi dah juga, saya izin kau awak kerja. Dia bergaduh. Dua-dua tuntut hak masing-masing. Ya. Lala bawa jumpa dekat pejabat agama Islam daerah. Daerah mana saya tak cakap. Jumpa kaunselor, dia kata, betul lah, dua-dua ada hak lah. Yang isteri tuntut tu betul. Dan suami tuntut berhenti kerja tu pun betul juga. Ya. Sekarang ni apa dapat? Dua-dua duk pertahankan hak masing-masing. Apa kata kalau kompromi, tasamuh lagi bagus. Ya. Maksudnya isteri dapat kebenaran daripada suami, bantu-bantulah juga, bagilah tanggung, back to normal. Back to the right track. Macam tu. Kembali pada asal balik. Yang suami tu kerja, dah bagi izin kerja, kongsi bayar ni sama-sama, tak bebankan sangat, ataupun lebih pada suami. Suami bayar 70%, 30% isteri. Baik macam tu. Ya. Dan suami pula, bila dah isteri bekerja tu, balik tu tolong-tolong kemas ke macam mana. Kalau isteri masak, ya, suami basuh pinggan. Isteri basuh baju, lipat baju, kita jemur baju, angkat baju. Macam tu lah. Kan? Kalau bini tengah gosok baju anak nak pergi sekolah, kita mandikan anak ke, siap-siap ke apa semua tu, kita bantu. Macam tu lah. Jadi bila atas sudah menjalani beberapa proses kaunseling, alhamdulillah, mereka kembali sedar juga tuan-tuan. Jadi benda macam ni betul lah tuan-tuan. Kalau kita nak terangkan, ya banyak sebenarnya. Islam ni dia cerita tentang dua-dua hak. Ya betul, kita tak nafikan. Ya. Tapi kalau memang isteri suami dia memang tak kisah, memang awak kerjalah. Ya, awak kerja, satu sen tak payah bayar kat saya. Saya tanggung semua sekali. 100% awak simpan, nak bagi siapa ke, nak beli tu beli ni lah. Itu lain cerita lah. Kan? Jadi, kalau suami dia tak izinkan kalau isteri untuk pergi bekerja, itu hak dia. Kan? Sama juga macam isteri ada hak dia nak minta tanggungan. Itu memang hak dia. Jadi, dua-dua ada hak dan dua-dua kena faham hak masing-masing supaya tidak berlaku kecelaruan. Dia kadang-kadang celaru tu sebab dia tahu hak dia saja. Tapi hak orang lain dia tak tahu. Suami ni kadang-kadang dia guna kuasa veto dia. Aku berkuasa, aku bersuami. Aku ni suami, aku ada kedudukan. Tapi dia tak tahu hak isteri dia. Itu yang sampai yang dalam berita keluar, dia pukul, dia heret isteri macam hamba tu. Ya. Kadang-kadang dia salah guna kuasa nak balik kampung, kena ikut cara dia. Kadang-kadang salah guna kuasa, benda yang haram pun dia perintah isteri dia buat. Aku suami kena ikut. Sedangkan ketaatan suami bergantung kepada maksiat atau tidak. Kalau benda yang tak bagus, benda tu memudaratkan, melanggar perintah Allah, tak boleh. Tak boleh nak taat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Hadis yang seterusnya, agak isyarah kejap betul. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi li kulli muslimin. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, aku telah berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk aku mendirikan salat, untuk menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, Jarir bin Abdullah diriwayatkan satu hari dia lepas masuk Islam, dia berbaiat kepada Nabi. Berbaiat kepada Nabi ni janji setia. Ya. Dia masuk Islam, dia berjanji pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku dah masuk Islam dan aku berjanji, aku berbaiat kepada engkau untuk aku mendirikan salat. Aku takkan tinggalkan salat. Ya. Dan aku berjanji aku akan membayar zakat. Ya, dalam riwayat lain termasuk puasa dan Ramadan. Wa nushi li kulli muslim, dan memberi nasihat
kepada setiap orang Muslim. Ini dia. Ya, maksudnya hadis Nabi kata apabila seseorang itu berbaiat, dia pun berbaiat pada Nabi SAW, bukan hanya ibadah yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tanggungjawab sesama Muslim. Puasa, zakat, solat 5 waktu, haji. Itu antara dia dengan Allah. Tetapi hadis ni menunjukkan juga hubungan kita dengan manusia. Yang mana Jarir bin Abdullah ini, dia berbaiat pada Nabi SAW. Bukan itu saja, bahkan dia juga akan menjalankan tanggungjawab seorang Muslim kepada saudara Muslim yang lain. Ya, nampak tak? Hadis ni menunjukkan bahawa bukan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia juga. Itu yang kata hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. So dua-dua ni kena jaga, tuan-tuan. Dua-dua ni kena jaga. So nasihat kepada setiap Muslim, kita nasihat benda yang baik, mengajak kepada kebaikan, menegah kemungkaran. Kalau ada keburukan, kita betulkan, bukan kita biarkan. Ataupun dia melakukan kemungkaran, kita sama-sama buat kemungkaran. Itu bukan satu tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Dan dalam riwayat yang lain juga daripada Jarir bin Abdullah, dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyi'uka 'ala al-Islam fasyarata 'alayya an-nushu likulli muslimin. Aku satu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata kepada Nabi, aku berbaiat kepadamu wahai Rasulullah atas nama Islam. Berbaiat ni maksudnya sumpah janji, tidak akan melanggar janji. Ya, dia jumpa Nabi, dia kata aku masuk Islam, aku dah bersyahadah dan aku berbaiat kepada kamu atas nama Islam. Maksudnya segala perintah Allah, segala perintah Rasulullah aku akan taat. Dan segala larangan Allah, segala larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku akan tinggalkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah satu lagi, fasyarata alayya, dan Nabi meletakkan dalam baiat dan sumpah janji itu supaya aku menasihati setiap Muslim. Ya, menasihatkan. Maksudnya kalau ada apa-apa benda yang baik, kita ajak kepada kebaikan. Kalau benda tu tak baik, kita tegur baik-baik dan sebagainya. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan orang yang memainkan peranan untuk menasihati sesama Muslim, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu sebaik-baik umat, umat yang terbaik. Allah panggil orang macam ni adalah manusia yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khaira ummatin. Ya. Aqatuhum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kamu adalah sebaik-baik umat. Yang mana dengan sebaik-baik umat ni, yang mana kenapa dipanggil sebaik-baik umat? Sebab kamu menyuruh kepada kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Ya, tak kira apa saja cara, tuan-tuan. Tak kira apa saja cara. Sebab apa? Sekarang ni kalau kita tengok amar ma'ruf nahi mungkar semakin dilupakan. Semakin dilupakan. Ya, kadang-kadang bila kita tengok satu benda yang sangat negatif dan positif ni, ya positif kita sukalah. Yang negatif ni kita kadang-kadang ambil tak kisah. Ya, kadang-kadang kita nampak anak muda remaja buat something wrong yang kita tak bagus untuk mata kita dan akhlak kita, tak ada siapa nak tegur. Bahkan kadang-kadang anak tu buat benda yang tak baik, kita pun tak tegur dia juga. Ya. Baik, kita bagi laluan azan dahulu, InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين والتامة والصلاة على محمد الوسيلة والفضيلة الشرف بعث الله قوم. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dia termasuk dalam konsep kita menasihati saudara-saudara kita, itu satu kewajipan. Ya. Tapi kalau buat nasihat ni baguslah, tapi kemungkaran ni dia tak begitu meluas. Kalau ajak pergi masjid, ajak begini. Tapi kalau orang tu buat jahat, kita nak tegur dia, ramai yang tak berani. Termasuk saya jugalah, kadang-kadang fikir nak tegur tak nak. Tegur kadang-kadang nanti dia keluar silat ni sekarang. Tapi tanggungjawab kena buat juga. Ala kulli hal kena buat sebaik mungkin sekarang ni. Ya. Dan untuk kita memberi nasihat, untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ni, dia adalah sistem moden ataupun ada macam-macam wacana. Sebab tu saya bila tengok dalam grup WhatsApp, dalam handset saya ni banyak sangat grup WhatsApp. Ramai sangat yang invite. Individu ni dia buka grup, contohnya dia nak panggil saya juga, nak tanya pasal agama, dia masukkan saya. Kita bukan involve, dan kita bila orang dah add dalam grup, kita memang susah nak keluar. Takut apa bila kita keluar nanti ada yang kecil hati. Ya, apa pasal ni aku jemput tiba-tiba ustaz ni keluar. Kita biarlah. Kita mute macam tu je lah. Tapi bila tengok masih lagi ada yang bergaduh pasal politik dan sebagainya, balas-membalas. Yang mana sebelum musim pilihan raya ni tuan-tuan, ada grup ni dia sebagai satu medan berkongsi ilmu. Sampai maklumat, nasihat menasihati. Kita bangun subuh saja buka grup, dah ada bagi salam, mendoakan, dia forward nasihat-nasihat penting, dia forwardkan ceramah, tazkirah pendek dan sebagainya. So kita pun bangun tengok, buka, kita pun dapat manfaat. Tapi bila masuk pilihan raya dia berubah. Ya, trend tu berubah. Asalnya suka kongsi benda-benda yang baik, benda contoh ceramah Ustaz Azhar Idrus ke, Samsul debat ke, kita pun ketawa sambil ambil manfaat. Bergaduh politik pula dah, ceramah politik lah, macam-macam. Ya, bila dah bergaduh tu duk ungkit sana ungkit sini, lepas tu berita yang 5 tahun pun dia keluarkan balik. Allahuakbar. Ya, jadi satu benda yang kurang sihat lah. Sepatutnya WhatsApp, grup WhatsApp boleh dimanfaatkan sebagai peluang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Paling tak pun kita tak ada ilmu nak ceramah, tak ada ilmu nak tulis hadis, artikel pasal agama ke, banyak internet yang boleh menyampaikan ilmu. Orang tak jumpa, kita kongsi kan. Bila dia dengar, dia amalkan, kita pun dapat pahala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Ya. Ada orang tu dia cerita, ada ustaz tu dia forward kan, ada makcik dalam grup tu dia forward kan, cara-cara solat witir, niat solat witir dia, hukum hakam solat witir. Saya buka, okay, not bad, ustaz ni cerita pasal hukum solat witir, bagus juga ni. Dia ikut style pondok dia kan. Kita dengar lah, oh bagus. Dia baca kitab. Ya. Cuba kalau orang lain dengar, oh solat witir, oh macam ni solat witir, oh niat dia macam ni. Oh, witir ada bermacam-macam cara. Nak buat putus-putus 2 rakaat boleh. Nak buat sambung terus pun boleh. Nak buat 9 rakaat tak ada duduk pun boleh. Oh, dia terangkan. Bila orang dengar ceramah tu, dia tutup, malam tu dia solat witir. Sebab dia dengar ceramah tu. Siapa dapat pahala? Ustaz tu dapat pahala. Yang kongsikan video tu pun dapat pahala. Nampak? Peluang ada.
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang membuka jalan kebaikan, yang mana jalan kebaikan itu dilalui, diamalkan oleh orang lain, maka dia mendapat ganjaran seperti mana orang itu beramal. Nabi kata dia kongsikan video tentang etika salat witir, hukum hakam salat witir, sebab dia kongsikan benda tu, orang pun salat witir. So dia pun dapat pahala. Orang tu salat witir dapat pahala, dia kat rumah tidur tak salat witir, dia pun dapat pahala juga. Kan peluang namanya tu. Kan baik namanya. Ini duk sebar berita tak pasti, cerita politik tak pasti, apalah, itulah, inilah. Dia main sebar saja tuan-tuan. Ya. Ni benda yang sangat bahaya. Nabi SAW sebut, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu fin nari mim ab'ada mimma minal masyriqi wal maghrib. Nabi kata sesiapa yang berkata-kata satu kalimat yang dia tak pasti baik atau buruk, benar atau salah, dia main cakap saja, dia main sampaikan aja. Tengok forwarded berita, betul tak betul disampaikan. Dia tak tahu, tak pasti. Dia main sampaikan je. Yazillu ilan nar, dia akan tergelincir. Yazillu biha finnar. Dengan sebab dia menyampaikan berita yang tak pasti, maka dia tergelincir di dalam api neraka yang kedalamannya lebih jauh daripada timur dan barat. Bayangkan dalam tu. Dalam. Daripada Kuala Lumpur nak pergi New York, berpuluh-puluh jam, 20 jam lebih, 18 jam, 20 jam. Lagi jauh dalamnya neraka tu. Sebab apa? Sebab hanya menyampaikan berita yang tak pasti. Kalau berita tu pembohong, fitnah, dia sebarkan juga, lagi teruk. La yadkhulul jannata qattat. Tak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, menyampaikan fitnah. Yang tak pasti, dia sampaikan juga berita itu, termasuklah cerita politik ke apa ke, tak pasti itu terjerumus dalam api neraka. Tapi kalau dia tahu benda tu fitnah, dia sampaikan juga, tak masuk syurga. Nampak? Tetap dua-duanya memberi implikasi yang sangat buruk ke akhirat. So, sebelum buat, fikir banyak kali. Nak buat tak nak? Malah campur lah. Kalau betul benda tu, lain cerita lah. Kan? Lain cerita lah. Wallahu alam ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau perbincangan pada hari ini menyakiti hati sesiapa. Kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza man illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.